Assalamualaikum, Dr. Ahmad Rizal bin Muhammad Yusof. Kami daripada kumpulan Vicenzo hari ini akan menerangkan mengenai bab 7, iaitu peranan, etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Objektif video pembentangan kami pada hari ini adalah untuk menjelaskan mengenai takrifan autoriti dan juga takrifan harian, menghuraikan tentang peranan dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, dan akhir sekali untuk mempamerkan minat kesukarelaan dalam mencapai masyarakat harmonis. Saya Razinatul Zahra binti Muhammad Rashid, A1799930, akan menjelaskan mengenai takrifan autoriti. Apakah itu takrifan autoriti? Ia adalah realiti sosial yang merujuk kepada fenomena dan juga tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan yang diperakui. Takrifan autoriti ini adalah bersifat tetap dan ianya lahir daripada dokumen dan juga pihak berkuasa di dalam masyarakat. Sebagai contoh terdekat yang saya boleh ambil, negara kita Malaysia mempunyai bendera kita yang tersendiri, iaitu jalur gemilang. Ia mempunyai 4 warna dan 14 jalur yang melambangkan 14 buah negeri di dalam negara kita. Untuk mengibarkan jalur gemilang ini, ia mempunyai protokolnya yang tersendiri, sebagaimana yang kita boleh lihat dalam slide di belakang. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ismail, nombor matrik saya A179527. Jadi seterusnya adalah tentang takrifan harian. Takrifan harian adalah takrifan yang diterima bersama, tidak terikat oleh undang-undang formal. Ianya adalah realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, orang Melayu yang bertutur dalam bahasa Inggeris dan adat resam dalam masyarakat. Kesimpulannya, takrifan harian oleh masyarakat dapat mempelbagaikan budaya dan menerapkan sikap tolak ansur serta saling memahami bagi memastikan kehidupan mereka diteruskan dengan aman tanpa sebarang konflik. Saya Fatin Hafizah binti Puasa bernombor matrik A182669. Seterusnya, menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Apa itu etika? Baiklah, etika merupakan satu sistem dasar dan akhlak atau tingkah laku atau tanggungjawab seseorang dalam masyarakat. Tanggungjawab sosial berteraskan nilai yang bersumberkan agama, budaya dan falsafah kehidupan. Ia juga terbagi kepada dua jenis, iaitu luaran dan dalaman, di mana luaran merupakan kesedaran dan tindakan salah atau betul, dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku dan bagaimana kita untuk mengawal jika berlaku sesuatu masalah tersebut. Manakala dalaman merupakan hati dan etika profesional, terutamanya dalam pelbagai contoh melibatkan sifat amanah, jujur, rajin dan yang berkait dengan diri kita sendiri. Hai, saya Nafika binti Abdul Halim, nombor matrik A182991. Saya akan menerangkan berkenaan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial didefinisikan sebagai kemampuan refleksi seseorang individu terhadap hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Keputusan yang diambil oleh seseorang individu akan memberi impak kepada persekitaran di sekelilingnya, tidak kira dari segi sosial ataupun fizikal. Oleh itu, setiap individu perlulah memainkan peranan masing-masing dalam aspek ini bagi memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. Terdapat dua cara utama untuk memupuk nilai dan sikap tanggungjawab sosial dalam diri seseorang individu. Cara yang pertama adalah dengan memikul tanggungjawab bersama. Sebagai contoh, sesuatu program akan berjalan dengan lancar sekiranya setiap ahli melakukan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa memberikan sokongan antara satu sama lain. Kita dapat lihat bahawa kerjasama dan pengorbanan amat penting untuk mendapatkan sesuatu kejayaan. Seterusnya, sikap ambil peduli dapat memupuk sikap tanggungjawab sosial kerana masyarakat akan peka dengan keadaan sekeliling dan cuba untuk membantu mereka yang dalam kesusahan disebabkan oleh musibah yang dilanda tanpa mengira bangsa, darjat dan keturunan. Sikap ini dapat menghakis dan membuang sifat mementingkan diri dalam diri seseorang individu. Nama saya Aini Nabila binti Muhammad Azizi, nombor matriks A182923 dari kumpulan Vicenzo. Saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Hidup saling membantu antara satu sama lain telah menjadi salah satu daripada kebiasaan dan keperluan manusia. Mengikut peredaran masa, tiada lagi individu yang boleh hidup bersendirian tanpa bantuan orang lain. Kehidupan bermasyarakat bererti hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara dan berkasih sayang.
Kamus Dewan mendefinisikan nasional sebagai berkaitan dengan bangsa dan kebangsaan. Dengan penerangan yang telah diberikan tentang nasional dan tanggungjawab sosial, maka saya dapat justifikasikan bahawa maksud kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial ialah komitmen individu atau masyarakat secara sukarela menjumbang bagi mengambil tindakan yang perlu demi menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, strategi tanggungjawab sosial oleh entiti pemerintah, syarikat atau organisasi ialah pemulihan ruang awam untuk kesenangan penduduk masyarakat. Tanggungjawab sosial berpunca daripada keprihatinan pihak individu, pihak berkuasa awam dan institusi terhadap kerosakan yang disebabkan oleh alam sekitar akibat kegiatan ekonomi. Terdapat 3 bentuk utama tanggungjawab sosial yang popular dalam kalangan masyarakat umum. Yang pertama adalah bentuk sumbangan kewangan, iaitu individu atau organisasi boleh memberi bantuan berbentuk kewangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Sebagai contoh yang diberi, iaitu tabung bantuan kewangan kepada mangsa banjir. Seterusnya, tanggungjawab sosial juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar. Sebagai contoh, penanaman semula pokok, mengutip sampah di tepi pantai dan program gotong royong. Akhir sekali, tanggungjawab sosial berbentuk khidmat kesihatan seperti menganjurkan program kesihatan, kempen menderma darah dan kempen kefahaman COVID-19. Ketiga-tiga bentuk ini dapat menunjukkan nilai kesukarelaan, keprihatinan dan perpaduan yang ada dalam diri masyarakat sekiranya kesedaran nasionalis dalam tanggungjawab sosial ada dalam diri mereka. Saya Siti Nur Farhana binti Salahuddin, nombor matrik A1838111. Saya akan membentangkan tentang tanggungjawab sosial dalam negara. Dari segi individu, seseorang individu itu perlu mengetahui dan menghayati tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Contohnya sebagai pelajar, kita seharusnya menghormati guru dan mempunyai budi pekerti dan menjalankan tanggungjawab kita untuk belajar. Manakala sebagai seorang pekerja, perlulah menjalankan tugas dengan amanah dan menghormati rakan sekerja. Kesedaran dalam diri terhadap ketidakadilan yang berlaku juga perlulah diambil dalam diri seseorang itu. Manakala tanggungjawab sosial dari segi keluarga pula ialah sesebuah keluarga itu mempunyai ketua keluarga yang boleh menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan etika yang baik kepada anak-anak sejak dia kecil lagi agar anak dapat memupuk nilai-nilai yang baik. Manakala tanggungjawab sosial dalam masyarakat pula ialah setiap masyarakat perlu mengamalkan prinsip berbuat kebaikan terhadap orang sekeliling. Contohnya, setiap seseorang itu perlu berbuat baik kepada sesama manusia terutama jiran dan orang sekeliling. Manakala masyarakat juga perlulah sentiasa berinteraksi agar hubungan antara sesama masyarakat, sesama manusia dapat dieratkan lagi dan dapat dipupuk agar menjadi sebuah negara yang lebih majmuk. Saya Nur Aini Syafini binti Abdul Rahim bernombor matrik A182-713 akan membentangkan mengenai tanggungjawab sosial di luar negara. Tanggungjawab sosial di luar negara menitik beratkan mengenai keselamatan, kesihatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi. Contoh program yang dianjurkan oleh Malaysia ialah membantu rakyat Palestin, membantu negara yang ditimpa musibah bencana alam dan misi kemanusiaan di negara yang berlaku peperangan. Badan-badan amal seperti YAPIM, Mercy dan lain-lain telah menyalurkan bantuan perubatan, makanan dan pembinaan klinik. Contoh lain yang Malaysia terlibat ialah program makanan dunia yang merupakan di bawah agensi Persatuan Badan-Badan Bersatu telah menyalurkan bantuan ke seluruh dunia ketika pandemik COVID-19. Baiklah, saya akan teruskan dengan tajuk kesukarelaan. Sukarela secara umumnya, kesukarelawanan ini merujuk kepada kegiatan masyarakat yang melibatkan perkhidmatan tanpa mengharapkan sebarang keuntungan sama ada secara wang ringgit ataupun pangkat ataupun apa-apa jenis bentuk keuntungan sekalipun, yakni dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Dan aktiviti dan perkhidmatan yang diberikan ini adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling mereka.
semasa situasi pandemik ini, contohnya adalah sukarelawan yang diperlukan di pusat-pusat vaksinasi untuk membantu memberikan vaksin kepada rakyat Malaysia yang hadir ke kawasan pusat vaksinasi tersebut. Ada juga aktiviti sukarelawan dengan memberi makanan dan minuman kepada golongan-golongan yang memerlukan, dan juga aktiviti gotong royong di kawasan-kawasan yang terbuka, sebagai contoh di masjid. Bagi isu semasa mengenai topik peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia ini, saya ingin ketengahkan mengenai etika dan adab di media sosial. Seperti yang kita tahu, dunia kini dilanda pandemik yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang bermula pada 2020. Bagi membendung penularan virus ini, masyarakat diminta untuk kekal berada di rumah dan keluar rumah hanya ketika diperlukan. Disebabkan oleh keadaan ini, kita akan menghabiskan banyak masa dengan melayari media sosial. Apabila perkara ini berlaku, kadar bully cyber dalam media sosial dalam kalangan masyarakat mula meningkat. Masalah ini berlaku disebabkan oleh masyarakat di Malaysia tidak menjaga etika dan adab ketika menggunakan media sosial. Sebagai contoh, meninggalkan kecaman dan cemuhan yang tidak baik di ruang komen, gambar atau video seseorang yang boleh menimbulkan pergaduhan antara dua pihak. Selain daripada itu, menyebarkan fitnah berkaitan individu lain dan menyamar dengan identiti palsu dalam media sosial. Perkara-perkara ini dapat dielakkan sepenuhnya sekiranya masyarakat di Malaysia menjaga etika dan adab ketika menggunakan media sosial. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersama-sama menjaga etika dan peradaban bagi mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai antara masyarakat.